Terima kasih sekali lagi kepada anda bersama kami Malaysia hari ini. Suka lagu tu ya? Suka daripada Rosia Cik. Lama tak dengar lagu daripada Jim nyanyi. Okey AJ, antara satu pepatah Inggeris mengatakan one of life's greatest gifts is the love of family. Salah satu hadiah yang paling berharga dekat dalam dunia ni adalah kasih sayang daripada keluarga. Keluarga akan bersama-sama dengan kita waktu susah dan senang. Orang lain duk mengata-ngata tapi keluarga akan terima kita seadanya. Dan saya merasakan bahawa banyak masalah sekarang berpunca kerana keluarga juga. Keluarganya sudah goyah, goncang, bercerai sana, bercerai sini. Anak-anak tak tahu nak ke mana. Ada juga kebahagiaan di luar, bahagia. Tapi bila balik rumah, tak bahagia. Oh, tak boleh lah macam tu. Sepatutnya balik rumah. Balik rumah kena bahagia. Ya, syurga. Rumahku, syurgaku. Tapi ada yang diterbalikkan pula. Di luar syurga, di rumah neraka. Sebaliknya. Okey, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang pengurusan keluarga secara holistik dan juga praktikal bersama dengan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil selaku perunding motivasi untuk membicarakan dengan lebih lanjut, memandangkan saya ni seorang bapa, Wardina seorang ibu dan anak kita, 3. Saya masuk 3. Masuk 3. Okey, apa yang penting kita semua di dalam dunia ini lahir bermula daripada keluarga. Semua orang ada keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Satu topik yang cukup menarik sekali, tepat pada masa untuk kita bincangkan. Semoga dapat sedikit panduan lah kepada penonton di luar sana. Keluarga terlalu dan teramat penting. Banyak masalah berpunca, masalah sosial berpunca kerana keluarga tu tak utuh lagi. Mungkin nak komen sikit. Betul. Assalamualaikum dan terima kasih pada TV atas ruang yang disediakan. Pada masa ini kita berhadapan dengan dua pilihan antara keluarga versus kerjaya. Tekanan yang wujud menyebabkan sehingga sampai pada satu peringkat orang percaya yang dia terpaksa memilih. Kalau nak maju dari segi kerjaya, dia kena korbankan keluarga. Kalau dia beri tumpuan keluarga, dia kena berhenti kerja, contohnya. Sedangkan kedua-duanya harus berjalan seiringan. Dan berbalik kepada krisis sosial yang disebutkan tadi, saya tertarik dengan apa yang pernah disebutkan oleh Mother Teresa suatu ketika dahulu, ketika dia menerima anugerah Nobel Prize. Dia ditanya, apakah formula untuk sebuah dunia yang aman? Jadi Mother Teresa menyebut dalam teori yang sangat simple, dia kata go home and love your family. Semua orang baliklah ke rumah dan sayangi keluarga masing-masing. Itu titik permulaan kepada dunia yang aman. Dan sebelum daripada itu lagi, Nabi SAW juga telah menyebut perkara yang sama apabila baginda menyebut khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi menilai kualiti seseorang iaitu pada kejayaan dia mengurus tadbir rumah tangga dan keluarganya. Itu penilaian yang sebenar terhadap seorang manusia. Bagaimanakah kita mengurus tadbir dengan baik? Macam mana kita nak letak KPI? Saya ni dah menguruskan keluarga dengan baik. Siapa yang patut menilai? Sebab bapa lelaki, siapa nak tegur dia? Dia urus cara dia lah. Macam mana dia tahu dia uruskan secara yang baik? Sebab saya meletakkan tanggungjawab ini bukan lebih berat lagi kepada inilah pemimpin lah, lelaki. Benda tu selari dengan apa yang kita sendiri doakan, yang seperti yang disebut dalam Quran, ya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang bertakwa dan aku adalah imamnya. Maksudnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang nak memimpin, lead. Maknanya kita bertindak, kalau kita nak keluarga kita bertakwa, ia harus bermula daripada diri kita. Jadi kunci kepada soal rumah tangga ini ialah membetulkan dan membekalkan ilmu untuk ibu dan bapa, suami dan isteri. Kerana sebahagian besar daripada masalah dalam keluarga, masalah remaja, masalah anak-anak, penyelesaiannya terletak pada menyelesaikan masalah ibu bapa, suami dan isteri tadi. Kerana mereka ialah guru pertama yang diamanahkan oleh Allah untuk mencorakkan anak-anak ni tadi. Ustaz, macam mana pula dalam struktur kekeluargaan itu sendiri apabila ibu, apabila bapa mereka terlalu sibuk menjalankan tanggungjawab mereka kerjaya macam Ustaz katakan tadi, jika hendak berjaya, keluarga dikorbankan, kerjaya diutamakan. Adakah persepsi itu wajar ditukar ataupun macam mana? Sebentar lagi Ustaz jawab. Kejap lagi. Kita gantung dulu soalan tu sebab sekarang kita ada pemanggil dari Kuantan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya. Kuasanya? Saya. Silakan. Saya ingin tanya, wajarkah kita menggalakkan wanita Malaysia ni belajar tinggi? Kan anak mereka sendiri tak abai dan apabila berlaku kesilapan pengasuh kecuaian, wanita yang berkejaya ini menyalahkan pengasuh. Pengasuh, sedangkan mereka sendiri tak
mereka boleh jaga anak mereka dengan cara yang terbaik. Puan Sana, adakah anda bekerja? Tidak, saya berhenti kerja sebaik saja saya hamil anak yang pertama. Berapa orang anak Puan Sana? Saya ada 3 anak perempuan. Okey, pernah menyesal tak berhenti kerja? Tidak pernah sekalipun. Ada tak cadangan untuk yang lain untuk berhenti kerja? Mereka patut memikirkan masa depan untuk lebih menjamin masa depan lebih ramai anak remaja di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Puan Sana. Antara dilema seorang ibu berkejaya. Aduh, hai, saya... Bila sesuatu masalah timbul, disalahkannya pula pengasuh. Pengasuh. Macam mana Ustaz? Dalam suasana yang seperti ini macam kita sebutkan tadilah bahawa tugas seorang ibu dan seorang bapa tidak boleh diswastakan kepada sama ada pembantu rumah hatta kepada sekolah sendiri. Tak boleh sub lah. Tak boleh sub. Mereka itu komplement tetapi dia tidak menggantikan peranan. Tetapi dalam soal mencari titik tengah antara dua benda ni tadi, kita harus berbalik kepada soal quantity versus quality. Kita mungkin mengalami kekangan dari segi masa. Tetapi saya dalam pengalaman mengendalikan program-program dan ditanya dan juga dirujuk oleh ramai pihak yang berkaitan dengan hal ini, saya tidak melihat satu kepastian bahawa kalau sekiranya ibu mengambil tindakan untuk berhenti kerja, menjadi suri rumah, maka pasti anaknya lebih baik daripada anak orang yang bekerja. Tidak semestinya. Ya, kerana wanita yang berhenti kerja juga mempunyai strategi yang dia kena jaga. Kadang-kadang dia akan demotivated selepas beberapa tahun, nanti jadi selebet duduk di rumah jadi akhirnya dia jadi pemarah dan dia tidak ada ruang untuk melepaskan tekanan yang dia sebab kerja di rumah ni berat. Nak orang kata basuh pinggan, jaga masak apa semua ni berat. Dia kena ada ruang-ruang dia sendiri. Jadi apa yang kita nak banyak tekankan ialah kualiti masa. Maksud saya, kalau sekiranya suami, isteri, anak-anak berkumpul di hadapan televisyen contohnya, menonton satu filem selama 3 jam berbanding dengan suami, isteri dan anak-anak menutup televisyen, menutup internet, menutup handphone dan duduk sama-sama berbual, berbicara, setengah jam yang seperti itu lebih berkualiti daripada 5 jam bersama-sama tapi bukan antara satu sama lain, tidak fokus bersama dengan media-media yang lain contohnya. Jadi kita nak enhance, kita nak bangunkan dari segi kualiti masa, sebab kuantiti masa kekangan tidak mengizinkan atas pelbagai faktor.